Bersama saya Aida Naya dalam rentasan berita edisi 1048. Antara paparan utama. Hadi serang media lagi. Parti Bangsa Malaysia mencari payung. Rakyat jaga rakyat, di mana tanggungjawab kerajaan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tatkala khatib-khatib di Perak dan Selangor membacakan teks khutbah Jumaat mengecam salah laku penjawat awam dan menasihati umat Islam untuk menjauhinya, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang memilih untuk menyerang media yang mendedahkannya. Tatkala para agamawan terasa terpanggil untuk bersuara berhubung apa yang berlaku di sebuah agensi pembantera segala bentuk penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan, Hadi mencari kesalahan mereka yang mendedahkannya. Mutakhir ini kita menyaksikan bagaimana peranan media dalam menyebarkan berita salah laku seseorang sebelum ia dibawa kepada penentuan Badan Kehakiman. Pendekatan yang dilakukan itu berkonsepkan kebebasan media yang diamalkan oleh dunia barat yang mendukung konsep demokrasi bahawa suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian pembukaan Hadi dalam naratifnya yang mencela media bertajuk Apabila Media Menjadi Hakim, diterbitkan oleh Harakah Daily bertarikh 9 Januari lalu. Entah media mana yang berkonsepkan suara rakyat adalah suara Tuhan, itu tidak disebut oleh Hadi. Namun adalah amat melampau apabila beliau menyiratkan seolah-olah media yang tidak sealiran dalam pemikirannya berkiblatkan barat dan sesat. Ini dapat dilihat menerusi ayat beliau. Apakah semua ciptaan barat boleh diikut secara sembrono sehingga membentuk persepsi yang mencelarukan dan mewujudkan naratif yang salah serta sesat lagi menyesatkan? Islam memuliakan manusia dengan akal dan ilmunya, namun mewajibkan mereka berpandukan hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia itu banyak kelemahannya. Hanya segelintir daripada kalangan mereka sahaja yang berilmu, sedangkan majoritinya pula tidak berilmu. Adakah Hadi maksudkan mereka yang bekerja di Jabatan Agama Islam Perak dan Selangor itu yang mengeluarkan teks khutbah tersebut dan menularkannya menerusi media tidak mendapat hidayah? Adakah Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin tergolong dalam kumpulan manusia yang tidak berilmu? Islam mewajibkan maruah manusia itu dihormati, termasuklah mereka yang sudah nyata melakukan kesalahan kerana adalah berdosa. Sekiranya seseorang yang bersalah itu tidak dihormati, lebih-lebih lagi terhadap mereka yang tidak bersalah, maka lagi besar dosanya. Namun masyarakat barat yang sekular tidak mempunyai sebarang perhitungan soal dosa dan pahala. Adakah kita mahu menjadi rosak di dunia atau dihumban ke neraka di akhirat seperti mana mereka yang sesat fikirannya? Tulisnya, kelakar. Sejak bila Hadi pernah menghormati maruah manusia, khususnya pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, termasuk yang beragama Islam? Pelbagai label yang dihamburkannya terhadap mereka seperti Jebon, lembu kenyang, serigala dan babi di atas bukit. Pemimpin Muslim pula dikatakannya tidak Islamik. Kini beliau menyiratkan pengamal media adalah sesat, menyesatkan, tidak berpandukan hidayah dan tiada ilmu selain berdosa besar. Islam menegaskan bahawa seseorang yang dituduh masih dianggap tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Maka peranan media yang mengheret masyarakat awam supaya menghukum seseorang itu bersalah sebelum disabitkan hukuman adalah sangat besar dosanya, ujar Hadi. Walaupun Hadi tidak menyebutnya, adalah dipercayai beliau merujuk kepada Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Tan Sri Azam Baki yang kini menjadi berita panas di media perdana dan sosial. Ini susulan kenyataan Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang yang berkata tiada sebarang perlakuan jenayah atau percanggahan kepentingan membabitkan Azam Baki dalam urus niaga saham pada 2015. Azam Baki sendiri telah mengakuinya. Sebenarnya siapa-siapa pun boleh menggunakan akaun orang lain untuk membeli saham di pasaran. Kalau ada kesalahan dan benar berlaku salah menggunakan akaun orang lain, beritahu saya kalau ia merupakan satu kesalahan.
katanya dalam sidang media pada Rabu 5 Januari lalu. Namun Presiden Transparency International Malaysia (TIM) Muhammad Mohan yang turut mengulas mengenai isu ini berkata, tidak wajar SPRM sendiri yang menyiasat sebarang kes yang melibatkan pegawainya. Ini akan menjadi satu isu apabila rakyat akan bertanya mana kebebasannya SPRM. Jadi saya rasa elok siasatan seperti ini, terutama sekali kes-kes berprofil tinggi dibuat oleh satu jawatankuasa khas yang bebas, mungkin dianggotai oleh bekas hakim, bekas ketua polis atau bekas ketua pesuruhjaya SPRM, katanya di petik Sinar Harian. Di samping itu, 6 anggota LPPR yang terdiri daripada Tan Sri Ismail Omar, Datuk Sri Azman Ujang, Datuk Sri Akbar Sattar, Datuk Hamzah Kasim, Datuk David Chua Kok Tee dan Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata, kenyataan Abu Zahar adalah berpandangan pribadi. Benar, seseorang yang dituduh masih dianggap tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Kerana itulah, beberapa kumpulan rakyat yang prihatin telah membuat laporan polis agar menjalankan siasatan supaya nama baik SPRM dapat dibersihkan. Antara yang membuat laporan polis termasuk Ahli Parlimen Keadilan yang diketuai Fahmi Fadzil, Anak Muda Keadilan diketuai Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dan Pemuda Pakatan Harapan diketuai oleh Howard Lee Chuan Hao. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Sri Abdul Jalil Hassan berkata, laporan tersebut merujuk kepada pendedahan Azam Baki yang memberi kebenaran kepada adiknya menggunakan akaun beliau untuk membeli saham. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan sudah menerima laporan berhubung pendedahan dibuat Tan Sri Azam Baki. Laporan polis sudah dirujuk kepada Security Commission SC, katanya dalam kenyataan di petik Berita Harian. Justru Jom Channel kembalikan ayat 65 surah Yasin kepada Hadi untuk beliau muhasabah diri. Terjemahan ayat tersebut, pada hari ini kami materikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Surah Yasin ayat 65. Amat malang bagi masyarakat apabila pemimpin parti yang mengaku memperjuangkan Islam tenggelam dalam kedangkalannya sendiri, lalu terus menghukum media menerusi tulisannya. Parti Bangsa Malaysia PBM yang baru didaftarkan pada 27 Oktober 2021 kini sedang mencari rakan atau lebih tepat payung untuk berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15 nanti. Presidennya Ahli Parlimen Julau Larry Ng menyatakan sokongan penuh kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut laporan media, 12 bahagian parti tersebut telah menyatakan hasrat menerusi satu usul untuk menyertai gabungan Barisan Nasional. Larry Ng dilaporkan berkata, usul itu telah dipersetujui barisan kepimpinan baharu parti itu. Katanya mereka akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Majlis Tertinggi Barisan Nasional dalam masa terdekat. Hal ini kerana kami melihat PBM mampu menjadi pilihan parti berbilang kaum dalam gabungan BN bagi memenangi seberapa banyak kerusi campuran penting di Semenanjung dan Sabah. Ditambah dengan BN terbukti mempunyai urus tadbir parti yang stabil selain dianggap koalisi paling berpengalaman mentadbir negara. Keputusan PBM untuk menjadi sebahagian parti komponen Barisan Nasional dianggap strategi tepat, katanya seperti dilapor Sinar Harian. Beberapa katak politik yang melompat menyertai Bersatu selepas langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 turut menyertai parti tersebut dan memegang jawatan. Beberapa ahli Dewan Undangan Negeri yang melompat daripada Keadilan dan DAP ke Bersatu turut dilantik memegang jawatan tertinggi parti itu. Antaranya termasuk bekas Ketua Wanita Keadilan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Lembah Jaya, Haniza Muhammad Talha yang dilantik sebagai Timbalan Presiden 1 dan Ahli Dewan Undangan Negeri Sementar, Daroyah Alwi sebagai Ketua Wanita. Kedua mereka dikatakan sebagai penyokong kuat bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Naib Presiden Keadilan Datuk Zuraida Kamaruddin. Azmin dan Zuraida merupakan watak yang dikatakan dalang kepada langkah Sheraton. Selain itu, katak politik DAP turut menjadi anggota barisan kepimpinan PBM. Mereka ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Buntung, A. Siva Subramaniam yang dipilih sebagai Naib Presiden Kanan 2, manakala Ahli Dewan Undangan Negeri Tronoh, Paul Yong dilantik sebagai Bendahari Agong. Beberapa ahli pimpinan Bersatu juga turut meninggalkan parti itu dan menyertai PBM. Tidak hairan jika parti ini dipenuhi katak politik. Ini kerana Larry Ng sendiri memiliki sejarah lompat parti yang panjang di Sarawak.
Larry Eng pernah menjadi ahli Parti Bangsa Dayak Sarawak pada tahun 2001 sebelum melompat ke Parti Rakyat Sarawak PRS pada tahun 2004 setelah PBDS batalkan pendaftarannya. Beliau kemudian menubuhkan Sarawak Workers Party SWP pada tahun 2013 dan menyertai keadilan setelah Pakatan Harapan berjaya menguasai Putrajaya. Bagaimanapun, beliau keluar keadilan pada Februari 2021 dan berikrar menyokong Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Larry Eng kini memegang jawatan sebagai pengerusi Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, sebuah syarikat berkaitan kerajaan sejak 1 Oktober 2021. Sungguh berwarna-warni lompatan Larry Eng dari satu kolam ke satu kolam demi mencari payung untuk perjuangan yang hanya beliau mengetahuinya. Namun tindakan Larry membawa ahli bersatu keluar itu tidak disenangi oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti itu Dr. Muhammad Faiz Naaman. Beliau menegaskan Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi bahawa setiap warga negara berhak menyertai atau menyokong mana-mana parti politik pilihan mereka yang telah sah terdaftar oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Kita meraihkan kepelbagaian pendapat mengikut lunas Undang-Undang Malaysia, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, beliau mengingatkan mereka yang berpolitik akan syarat yang perlu dipatuhi. Katanya adalah menjadi kewajipan juga kepada mana-mana ahli parti politik untuk mematuhi perlembagaan parti mereka, khususnya Bersatu yang telah menggariskan bahawa keahlian seseorang ahli Bersatu itu boleh tergugur secara automatik jika terbukti menyertai parti lain setelah menyertai parti itu. Maka adalah lebih bermaruah jika mereka yang telah meninggalkan Parti Bersatu demi menyertai mana-mana parti lain, dalam hal ini Parti Bangsa Malaysia PBM, untuk mengisytiharkan diri mereka secara terbuka telah keluar dari Parti Bersatu dan tidak bermain dua atau lebih kolam. Juga adalah cukup bermaruah jika mereka yang dilantik dalam mana-mana agensi kerajaan persekutuan, badan berkanun atau syarikat berkaitan kerajaan GLC atas kapasiti sebagai ahli bersatu lantikan politik sebelum ini untuk turut meletakkan jawatan mereka jika telah menjadi ahli parti PBM kerana PBM bukan sebahagian daripada Perikatan Nasional PN atau Kerajaan Malaysia pada hari ini, tegasnya. Beliau juga menyeru agar mana-mana menteri atau pemimpin dalam Kerajaan Malaysia yang telah membuat lantikan berdasarkan kuota lantikan politik terhadap individu-individu yang kini telah terbukti bukan dari PN, BN atau GPS untuk menamatkan kontrak lantikan politik tersebut dalam kadar segera atau meminta individu-individu itu meletakkan jawatan secara sukarela. Ini bagi mewujudkan keserasian agenda dalam hal ehwal membuat dasar, pengurusan serta pentadbiran apa-apa elemen di bawah kuasa kerajaan persekutuan sama ada secara langsung atau tidak langsung, serta mengelak sebarang bentuk kebarangkalian untuk disabotaj atau ditunggang oleh pihak luar yang tidak bersama kerajaan Malaysia hari ini, ujarnya. Seruan Muhammad Faiz itu tidak salah. Memang sewajarnya Larry Eng dan rakan sekongkol lompatannya hendaklah meletakkan jawatan mereka. Namun, sejak bila politik PN, BN, Waimah GPS berpaksikan kepada maruah? Mereka hanya berpaksikan kepada scheme of things untuk Perikatan Nasional dan cash is king untuk Barisan Nasional. Perikatan Nasional sendiri dibentuk atas premis pengkhianatan, maka pengkhianatan juga yang akan mereka temui di sepanjang hayatnya. Larry Eng tahu mengenai risiko yang ditanggungnya, sebab itu beliau mahu segera bercakap dengan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menyertai Barisan Nasional. Nampaknya semakin rumit pembahagian kerusi pada pilihan raya umum ke-15 di Semenanjung nanti. Sesungguhnya politik hipokrasi hidup subur di negara ini. Baru-baru ini, Pemuda Amanah Kelantan membuat program baiki motosikal percuma kepada mangsa banjir di Selangor. Ia diadakan oleh mereka di Dewan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Lombong, Shah Alam setelah penduduk di kawasan berkenaan mengalami banjir teruk pada Disember lalu. Pada hari pertama mereka bertugas, lebih 50 buah motosikal telah berjaya dibaiki oleh pasukan yang dibawa oleh Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan atau Jeming ke Shah Alam. Program ini adalah salah satu cara untuk kami membalas budi warga Selangor yang membantu rakyat Kelantan semasa banjir 2014, kata Hazmi seperti dilapor Malaysia Deadline. Program yang berjalan selama 3 hari bermula 7 Januari itu dijayakan oleh pasukan yang dibawa oleh Pemuda Amanah Kelantan diketuai oleh Muhammad Farhan Sheikh Hussein. Beliau adalah pemilik bengkel motosikal Motorline Garage yang terletak di Kota Baru. 6 orang pekerjanya dibawa bersama untuk menyumbang tenaga membaiki motosikal di sini.
Ini kali pertama saya buat program baiki motosikal percuma buat mangsa banjir. Sambil-sambil baiki, kita dapat bertanya khabar dengan pemilik motosikal yang rata-rata rumah mereka tenggelam, kata Farhan. Beliau menganggarkan perbelanjaan untuk program ini RM13,000 termasuk alat-alat ganti, kos pengangkutan dari Kelantan dan makan minum. Manakala anggaran kos minimal bagi sebuah motosikal yang dibaiki adalah RM250. Menurut laporan, pemilik motosikal gembira kerana pembaikan motosikal mengambil masa yang pantas. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Raja Haji Muhammad Sabu turut bersyukur dengan kerja yang dibuat oleh pemuda Pakatan Harapan Kelantan tersebut. Alhamdulillah, hari ini kita berkongsi rezeki pula dengan pemilik motosikal di kalangan mangsa banjir di Kota Raja. Kita bantu servis dan baiki motosikal yang boleh diselamatkan secara percuma, katanya menerusi Facebook beliau. Menurut beliau, program tersebut dianjurkan bersama dan ditaja oleh Pejabat Ahli Parlimen Kota Raja, Pertubuhan Amal Harapan Kelantan, MPKK Kampung Lombong, PEBS Sungai Kandis dan Persatuan Sahabat Harapan Selangor. Saya mengucapkan terima kasih di atas komitmen dan kesungguhan NGO serta para sukarelawan yang sudi membantu. Semoga ia termasuk dalam amal jariah yang diterima oleh Allah SWT. InsyaAllah, tegas Presiden amanah itu. Demikian sebuah contoh rakyat jaga rakyat. Tak kala negara hampir mengalami anarki akibat kelemahan pemimpinnya dalam menguruskan bencana. Tiada kuota dan tiada diskriminasi ketika memberi bantuan. Tiada siapa bertanya parti apa yang diundi pada pilihan raya umum ke-14 lalu dan bakal diundi pada pilihan raya umum akan datang. Namun ketulusan hati rakyat dan keinsanan mereka dalam membantu satu sama lain tidak menghalalkan tanggungjawab yang diabaikan oleh pemerintah. Justru pada sidang parlimen yang akan datang, amanah akan menuntut Kerajaan Persekutuan untuk membentangkan rancangan jangka pendek dan jangka panjang bagi menangani isu bencana banjir yang melanda seluruh Lembah Kelang dalam tragedi Disember tahun lalu. Menurut Muhammad Sabu, Lembah Kelang dikenali sebagai nadi pertubuhan ekonomi Malaysia. Oleh itu, langkah menangani bencana besar perlu dilangkah segera. Parlimen akan bersidang 20 hari bulan. Kita akan tanya dan dengar apa langkah-langkah segera untuk masa 1 tahun, 5 tahun dan rancangan jangka panjang menghadapi peristiwa banjir kerana Lembah Kelang adalah nadi ekonomi Malaysia. Sebarang kelemahan, pencemaran atau malapetaka besar di kawasan ini boleh jejaskan ekonomi Malaysia. Sudah tentu kita akan bertanya jawapan pihak kerajaan tentang jangka pendek dan panjang untuk menghadapinya, katanya dalam siaran langsung PM Lemau, Kabinet Lemah yang disiarkan di Facebook. Beliau turut mengecam Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang tidak pulang daripada mengerjakan ibadat umrah di Mekah walaupun rakyat sedang dilanda musibah bencana yang dahsyat. Kata Muhammad, sedangkan bagi ibadat haji yang wajib perlu ditangguhkan jika ada halangan dalam perjalanan. Ini kan pula umrah hanyalah sunat. Beliau hairan bagaimana menteri ini boleh keluar negara semasa rakyat dilanda banjir. Saya tak tahu amalan apa ini soalnya. Bagaimanapun, kata Muhammad, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob gagal memanggil pulang menteri-menterinya yang berada di luar negara. Beliau berkata Perdana Menteri takut mengambil tindakan kerana jika berbuat demikian, mungkin mereka menarik sokongan dan kerajaannya akan jatuh. Muhammad juga membangkitkan bahawa kerajaan berbelanja besar melebihi 30 juta ringgit hanya untuk membaiki rumah Perdana Menteri untuk keraian yang bukan keperluan utama. Beliau mengambil contoh Downing Street iaitu kediaman Perdana Menteri Great Britain Boris Johnson yang menghabiskan kira-kira 1.17 juta ringgit untuk renovation. Great Britain tidak menghabiskan wang untuk tujuan renovasi kediaman menteri-menteri tetapi untuk tujuan lain seperti pertahanan. Justru katanya rakyat akan terus memerhati tindakan kerajaan yang pastinya mereka akan menyokong jika kerajaan menggunakan dana sepatutnya untuk membaiki infrastruktur negara bagi berhadapan dengan kemungkinan banjir besar. Kita harap tak kira mana-mana kerajaan yang memerintah, penyelesaian jangka pendek dan panjang itu mesti dirancang terutama di Lembah Kelang, ujarnya. Sebenarnya Perdana Menteri bukan hanya perlu menjawab isu berhubung banjir di Lembah Kelang. Beliau juga wajar menjawab mengenai tsunami balak yang berlaku di negerinya sendiri iaitu Pahang. Dapatan drone yang dinyatakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang bahawa tiada pembalakan berlaku di hutan simpan lentang dan banjir lumpur berserta kayu kayan yang menghentam rumah rakyat itu akibat kepala air yang kini menjadi bahan sindiran rakyat. Rakyat tidak mahu lagi mendengar jawapan kerajaan ala-ala ikut suara Doraemon. Rakyat menuntut satu dasar biofilia iaitu cintakan alam sekitar yang komprehensif bagi menangani masalah banjir di negara ini. Tidak kira banjir kilat di tengah bandaraya atau tsunami balak di bandar-bandar kecil dan perkampungan. Ingat,
rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.